Ya benda tuan dan puan, sidang penonton santai kalam sekalian. Ini antara teknik sebenarnya apabila kita nak tadabbur. Bila kita nak tadabbur, nak tazakur, bila kita mula selepas baca ayat Quran dengan penuh tajwidnya, mat dia betul semua dengan baik, kemudian kita baca terjemahan, hadirkan soalan kepada diri kita. Ya Allah, apakah mesejmu kepada saya ya Allah? Macam tu. Ini adalah aras yang paling mudah sekali macam mana cara nak tadabbur dan tazakur ayat dan benda tuan dan puan sekalian. Cara dia macam mana? Mulakan dengan soalan. Apa soalan yang kita nak tanya? Soalannya ialah, apakah mesej Allah kepada saya melalui apa? Melalui terjemahan ini. Okey? Boleh dapat? Okey, itu. Jul. Semasa itu, memang sebut nak faham tu, Jul. Nak mulakan faham tu, memang terus-terus terfikir untuk nak nak baca terjemahan itu, ataupun memang pergi kursus tu, program tu, memang ustaz tu beritahu, itulah cara dia. Macam mana, Jul? Memang ustaz tu ada bagi tahu yang ada banyak cara lah. Maksudnya sebenarnya semudah untuk kita baca. Dan ada banyak teknik yang ustaz ajar tentang dia istilah tu tadabbur tazakur lah. Tu ustaz kata tu fenomena Umar, dia namakan nama tu lah. Ada beberapa teknik dia ajar. Tinggal lagi yang saya memang paling mudah saya tangkap, teknik paling asas yang dia cakap macam tu adalah poin tu lah. Apakah mesej yang ingin saya sampaikan? Baca terjemahan dan niat apa mesej yang Allah nak sampaikan, dan baca terjemahan, relatekan terjemahan tu dengan apakah mesej yang kita boleh dapat. So saya pun buka ayat pertama, ayat ke-15 ni kan, kalau kita tengok fa'amal insan iza mabtalahu rabbuhu kan. Maksudnya apabila manusia ni, insan iza mabtalah, diuji kan, ibtila kan, dia ada ujian dalam bentuk imtihan, ibtila, fitnah. Tapi kat sini kata fa'amal iza mabtalahu rabbuhu, diberikan satu ujian, diuji oleh Tuhan dia dalam keadaan dimuliakan, fa'akramahu, dimuliakan, fa'akramahu dengan nikmat, wa na'amahu kan, dengan nikmat. Maksudnya kita rupanya bila kita dapat nikmat kan, kita diuji kan. Ramai orang nampak bila duit tak ada, bila kemalangan, bila hilang sesuatu, dia adalah ujian untuk dia kan. Tapi sebenarnya diberi nikmat yang banyak pun adalah ujian kan. So yang menariknya ayat ni kata kita diberi ujian dengan nikmat, dan kita berkata pada diri kita fayaqulu rabbi akraman. Kita cakap dengan Tuhan kita, ibarat kita mendabik dada dah, Tuhanku telah memuliakan aku. Akulah yang paling ibaratnya akulah yang mulia dekat sini. Tuhan dah muliakan aku hebat kan. Masa tu aku yang nampak kan. Nampak keakuan dekat situ. Nauzubillah. So itulah ujian yang Allah bagi kat kita. Kita melihat kita yang bagus, kita melihat semua usaha atas diri kita, kita melihat apa yang kita buat ni semua menjadi kan, dan kita rasa semua kita tidak ada takkan ada rasa akan jatuh miskin, ibarat macam itulah kan. Perasaan tu perasaan yang kita rasa hebat lah kan? Faham. Dan benda tu dipanggil, itu pun adalah ujian. Itu pun adalah ujian. Menariknya Jol ya, pada ayat 15 tu ada perkataan mabtalahu, bala tu tadi ujian. Pada ayat 16 pun perkataan yang sama, mabtalahu, ujian juga. Hanya pada ayat 15 macam yang Kursi Jol, tuan dan puan sekalian, Kursi Jol sebut tadi, pada ayat 15 ujian yang Allah Ta'ala bagi dari sudut kemewahan. Ya. Betul. Dan bila dapat mewah, orang yang dapat mewah ni tadi cakap apa? Allah Ta'ala muliakan aku. Dengan sombongnya. Memang disebut kat situ. Fayaqulu rabbi akraman. Bercakap, kalau dalam terjemahan sebut dengan sombong. Lepas tu, bila tengok pada ayat 16, dia uji juga. Uji dia macam mana? Dengan disempitkan rezeki. Bila jadi sempit rezeki, dia jadi tak sabar, dia jadi resah gelisah. Aduh, nak buat macam mana? Kan? Lepas tu, Allah Ta'ala hina aku ni. Dia macam tu. Dia macam tu. Tapi dalam ayat ni menjelaskan, macam yang tema kita sebut, ini ayat yang bercerita tentang sikap manusia. Sikap manusia tu macam tu. Yang mana Allah Ta'ala dah bagi petunjuk kat sini. Bila berlaku macam ni, kau janganlah buat macam tu. Kan? Betul. Kita jangan buat macam ni, tuan-tuan dan perempuan. Bila dapat nikmat yang banyak, nak kena buat apa? Nak kena syukur. Bila dapat rezeki yang disempitkan. Sebab yang disempitkan rezeki Allah Ta'ala.
kita nak kena apa? Nak kena sabar. Ini adalah perlakuan dia. Ini adalah perlakuan dia. Masya Allah. Memang ayat kedua ni Coach Jamil CJ kan, dua-dua ni sebenarnya kita dah jadi satu kebiasaan kepada kita lah kan. Bila kita dapat benda baik, kita rasa kita betul, kita rasa kita yang hebat. Bila kita diuji, kita akan cakap apa tahu? Macam ayat ni contohnya, Tuhan telah menghina aku. Kadang kita sampai kita persoalkan Tuhan pun ada. Masya Allah. Kenapa aku? Kenapa tak orang lain? Bukan kenapa dia, kenapa asyik aku je, kenapa aku diuji macam ni, kenapa aku? Kita keluar daripada mulut kita, asyik kita mempersoalkan ujian tu kenapa datang kat kita. Sedangkan inilah yang patut, bila saya terdengar tu, itu antara perkara-perkara yang pernah berlaku pada diri saya. Bila saya diuji tu, saya kata kenapa aku, kenapa orang lain? Tapi saya lupa, pada ketika saya dimuliakan tu banyak benda saya dapat. Dan even pada waktu saya diuji pun, saya baru hanya diuji dari sudut kewangan je. Tapi saya masih boleh makan lagi. Saya masih ada keluarga lagi. Saya masih ada kawan-kawan yang sayang saya lagi. Saya masih ada ilmu lagi. Saya masih ada harta lagi. Banyak benda lah. Saya masih ada lagi yang patut saya syukur. Berbanding saya mengeluh dengan satu benda yang buatkan saya stres. Daripada situ ayat-ayat lain tu yang menyokong lagi, buatkan saya rasa bersemangat untuk bangkit. Masya Allah, Masya Allah. Soalan kenapa aku tu atas ujian yang diberi tu pada kebanyakan masa memberi kesan yang tak berapa cantik kan? Jom Coach Jom. Pada kebanyakan masa dia macam menyalahkan Tuhan. Dia bunyi menyalahkan Tuhan. Na'udzubillahi min zalik. Ayahanda bonda, tuan-tuan dan puan-puan, ini satu peringatan penting. Saya percaya, CJ percaya sahabat-sahabat yang sedang menonton, penonton setia Santai Kalam Malam ni juga ada berdepan dengan keadaan yang sama, yang mungkin terkeluar ayat yang sama. Allah, kenapa kenapa saya kena macam ni Dia tanya kenapa kan? Mungkin dari sudut pengetahuan, pengalaman Coach Hijul, instead of kita sebut ya Allah kenapa macam ni, apa soalan yang lebih orang sebut better lah, instead of kenapa apa soalan lain? Saya selalu pujuk diri saya kan, bila uji je saya kata ya Allah, apa benda besar lagi yang kau nak bagi kat aku lepas ni. Saya akan cakap macam tu. InsyaAllah lepas ni ada benda besar lagi yang nak ya Allah bagi kat aku. Sebab saya percaya, sebab saya pegang prinsip evolusi tu, bila saya diuji jatuh, Tuhan nak uji kita sama ada kita nak bangkit balik lebih baik daripada sebelum tu, ataupun kita diuji jatuh, kita masih tak berubah, hidup kita sama je, atau kita diuji jatuh dan kita menyalahkan Tuhan, kita mengeluh, kita stres, kita tertekan, tertekan macam sama kan. kita rasa depression, akhirnya kita jadi lebih teruk. So saya percaya Tuhan bagi kita pilihan untuk kita jadi lebih baik atau kita jadi lebih teruk atau jadi sama tak berubah. So pilihan tu dekat tangan kita dengan doa yang kita buat, usaha yang kita buat, dan apa yang Allah tentukan, kadar-kadar tu akan menyebabkan kita akan jadi lebih baik. So saya berpegang pada itulah, itu saya punya prinsip. Alhamdulillah, start daripada situ. Apa saja Allah bagi ujian, saya syukur dulu. Saya kata okey, insya-Allah sebenarnya Allah nak bagi aku lebih besar lepas ni. So saya bersyukurlah walaupun ujian tu agak perit untuk saya. Saya percaya lagi perit ujian tu, saya seronok. Macam itulah. Sebab saya tahu akan ada benda yang lebih baik Allah nak bagi. Ini rentetan daripada dah start tadabbur tu ya? Daripada rentetan, maknanya baca, bergetar hati, menangis, terkenang apa semua, kesannya jadi itu. Bila datang satu-satu ujian, ya Allah, aku tahu ada yang lebih, macam mana? Lebih nikmat yang lebih besar macam tu. Ada benda yang lebih besar lagi. Ada benda yang lebih besar, Masya Allah. Dia menyebabkan saya trigger, Jol, tuan-tuan puan-puan. Inilah surah ni, Alam Nashrah tu. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Betul kan? Sesungguhnya bersama-sama usri, kesusahan tu, ada banyak kesenangan. Dan mengikut guru juga menyebut, antara kesenangan, ini bagi orang yang betul-betul menikmatinya lah kan. Kesenangan nombor satu yang selalunya datang, apa dia? Kita cepat-cepat jumpa Tuhan. Itu adalah yusra yang sangat, inna ma'al usri yusra. Yusra yang sangat, apa lagi nikmat yang lagi besar daripada itu. Masya Allah, tabarakallah. Tapi senang-senang dapat ruang untuk jumpa Tuhan pun kadang-kadang kita tak nak jumpa. Betul lah. Saya selalu marah diri saya lah kan. Kadang kita terbangun tidur kan, sebab kan nak terbang air kecil lah.
Kan. Sebenarnya Tuhan dah bagi trigger kat kita lah, suruh jumpa dia. Kan. Lepas kita buang air kecil tu, hati tu mata berat, sambung balik tidur kan. Itu adalah kesenangan yang Tuhan bagi untuk kita bangun. Kita susah nak bangun malam. Tapi sebabkan Tuhan kejut kita sebab nak buang air kecil je. Buatkan kita jadi senang nak bangun. Tapi waktu kita lupa. Masya-Allah. Tak apa, take that opportunity tu kan. Tuan-tuan puan-puan yang ada bonda, usikum wa iyaya. Pesanan ini untuk semua dan juga untuk diri CJ sendiri. Sama. Apa saja kita nak kembali pada Allah Ta'ala. Ini pesan surah Al-Fajr ini ayat 15 sampai 16, sikap manusia dalam berdepan dengan ujian Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi ujian. So yang selalu berlaku, klisenya, stereotype jadi macam mana manusia ni, dan sepatutnya kita nak kena jadi macam mana. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-puan, tanpa disedari kita dah menghampiri penghujung rancangan tau. Okay. Dan pesan juga tu, ada 4 ayat lagi tu yang memang dan fahami betul-betul, itulah yang boleh buatkan kita jadi InsyaAllah mungkin tuan-puan kita akan ada sambungan untuk ayat ni. Mungkin kan, sebab kita hadkan ni untuk 30 minit saja. Ini baru kupasan baru 2 ayat. Baru 2 ayat yang bercerita tentang ujian yang Allah Ta'ala bagi dari sudut memewahkan kita, dan ujian yang Allah Ta'ala bagi dari sudut menyempitkan kita. Itu ujian. Allah Ta'ala beritahu itu ujian. Jadi kalau rasa kaya, jangan nak rasa lebih sangatlah. Itu ujian tu. Kalau rasa tak cukup pun jangan rasa sempit sangat, sebab itu pun ujian. Dia ada perkara yang lebih baik yang patut kita nak buat.